Ada baru ni, saya nak cerita. Ni berlaku betul ni, dekat Bangi. Dia dapat projek. Saya pernah cerita dekat masjid sebelum ni, masjid-masjid lain. Tapi saya tak bagi tahu dia dapat projek apa selepas tu. Dia minta projek apa tau? Dia minta satu projek. Projek ni pelik sikit lah, dekat Kajang. Dia kata, "Ustaz, saya dah dapat projek ni." Dia minta dulu, dapat baru tanya hukum. Patutnya tanya hukum dulu baru minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, lagi saya kasihi para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita terus bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sinar untuk kita dapat mengimarahkan rumah Allah kembali. Saya rasa hampir 2 tahun kita berada di rumah. Berada di rumah, bekerja kat rumah satu nikmat. Kerja tak pergi, kereta tak berjalan, gaji masuk. Bagi yang kerja, gaji tetap. Bagi yang bisnes, dapat buat online. Ada yang sampai 100%. Dan ada yang 200% bisnes dia bertambah ketika COVID-19. Ada yang habis bisnes teruk. Tapi yang paling sedih sekali, kita tak dapat datang masjid. Waktu yang paling sedih sekali. Dengar azan, tapi nak pergi tak boleh. Rumah saya dengan surau lebih kurang berapa meter je. Dengar azan, tak boleh pergi. Belakang rumah masjid. Allah, sedih tuan-tuan. Kadang-kadang imam kata, "Sedih Ustaz. Azan je datang, yang semayang saya." Dia kata, imam 1, imam 2, lepas tu ada Tok Bilal, lepas tu adalah seorang AJK, 4 orang. Sedih betul. Tu pun jarak, dia kata. 3 orang jarak satu masjid. Masjid boleh masuk dekat 2,500. 3 orang sembahyang. Tak boleh buat apa. Sedih tuan-tuan. Dan sekarang ni alhamdulillah masjid buka dah. Boleh datang dah. Kalau ikutkan mula-mula dulu, syarat nak datang masjid dan surau ni mesti umur 60 ke bawah. Kalau buka pun saya rasa habis, wabillahi taufiq lah. Macam PKP jugalah. Sebab selalunya yang penuh masjid ni orang tua-tua. Tapi ada juga masjid-masjid yang penuh orang muda. Cuma kalau diletakkan bawah 60, naiklah. Sebab yang ada banyak masanya geng-geng pencin. Yang bisnes pun dah bagi ke anak isteri, anak-anak cucu.
Jadi dia orang ada banyak masa untuk duduk di masjid dan surau. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, syukur dah sekarang ni kita dah boleh buka, dah boleh berada dekat rumah Allah. Dan yang paling baik sekali, kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain untuk kita membangun kembali dan mengajak orang datang ke rumah Allah untuk berkongsi ilmu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu wahai manusia ingat aku jadikan kamu ni sia-sia? Allah jadikan satu benda tuan-tuan tak ada pernah sia-sia. Allah jadikan COVID-19, PKP baru ni tak sia-sia. Banyak Allah ajar kita. Kalau kita tengok dari sudut ajaran Nabi SAW, Nabi ajar kita ini sentiasa positif. Husnuzan billahi azza wa jal. Baik sangka dengan Allah. Ramai orang marah baru ni PKP, apalah PKP ni. Kenapalah Allah turunkan PKP? Kenapalah Allah turunkan COVID? Kenapa Allah turunkan virus? Banyak yang kita belajar sebenarnya. Pertama, Allah Ta'ala nak ajar kat kita tuan-tuan. Pertama, Allah nak ajar kat kita asyukru bini'amillah. Allah suruh bersyukur dengan nikmat Tuhan. Dulu tuan-tuan, mana pakai ni? Betul tak? Tuan-tuan, pakai inilah satu seksa yang paling luar biasa sekali. Nak tak nak kena pakai juga. Ni, saya bercakap, tuan-tuan dengar je. Saya cakap letih tuan-tuan. Rasa macam kena COVID dah juga. Kalau dalam TV tu 2 jam tanyalah ustaz, ya Allah bila lah nak habis, bila lah nak habis. Kena pula yang tanya soalan payah-payah tuan-tuan. Allah, letihnya. Sesak nafas, otak nak pakai pula. Takut aku yang pitam kat situ. Sungguh. Saya aksiden kereta pun lepas balik daripada TV3 juga. Soal jawab bulan Ramadan, letih, soalan banyak, macam-macam soalan. Dia orang terbatas puasa pagi tu pun tanya lagi, macam mana ni ustaz? Apa perlu buat? Kita tolong jawablah, tolong selesaikan masalah. Balik cium pokok kereta, terbakar 5 minit ni. Tapi sungguh tuan-tuan, Allah bagi nikmat dulu tak payah pakai ni semua, sekarang dah kena pakai dah. Nak masuk masjid kena apa? Kena scan. Isteri cukup suka sebab dia boleh check betul ke kita masjid. Dia orang kata teruskan, kerajaan kena teruskan scan ni. Sebab apa? Kita tahu. Oh, suami kata tadi saya kat masjid lambat sikit. Oh, tengok kedai mamak. Nampak tak? Tapi sebenarnya itulah kebebasan yang Allah pernah bagi kat kita. Sampai bila tak tahu lagi ni. Saya tanya kawan-kawan saya kat KKM, wallahi ustaz tak tahu sampai bila. Ni baru dapat arahan maklumat daripada Arab Saudi. Dekat Mekah pun nak pergi semayang. Sekarang ni kan Mekah haji dah buka kan. Bukan semua boleh pergi. Kena isi untuk solat Jumaat. Kena isi juga dia punya sistem dia tu. Sistem solat Jumaat. Nombor 2 nak ziarah Raudah sekali. Kena isi juga katanya. Ya Allah, buka Raudah pula dekat Babus Salam tu daripada 6 pagi sampai 6.30 petang. Habislah tuan-tuan. Padatnya manusia. Balik kena kuarantin pula. Tak kira lah nak pergi tu sekurang-kurangnya 2 dos. Tak cukup 2 dos, wabillahi taufik. Nampak tak? Dah dulu ya Allah tuan-tuan, sebut je, nak pergi Mekah sampai. Kalau orang ada duit tu, ni tengah meeting ni, okey selesai. Esok telefon, bang kat mana bang? Ada ni kat Mekah. Baru sampai Mekah. 4 hari lepas tu kat mana? Ada ni Kuala Lumpur tengah meeting kat pavilion pula. Jadi ni orang duit banyak pula. Sekarang tak ada duit, kau ada pun belum tentu boleh pergi dalam 4-5 hari. Allahu akbar, Allah bagi. Itu sebab bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi dah sebelum ni. Tengok Allah ajar kita PKP baru ni. Sama juga macam saya cerita baru ni. Tadi masa PKP kita boleh datang masjid bila time, anytime, anywhere. Di mana-mana kita boleh masuk. Sekarang ni tak ada. Kalau di Selangor tak 2 dos, tak ada vaksin, tak boleh masuk negeri Selangor.
Itu arahan sultan. Tak boleh buat apa lah, ikut arahan. Ramai pula yang kata, Allah ustaz, macam mana ni, nak semayang pun kena tu. Bang, jadi takut bang sekarang ni. Kita yang dah covid, dah covid pula dah. Kita yang dah vaksin ni, kalau batuk pun orang tengok. Betul lah. Semalam saya makan dekat mana semalam? Semalam kat saya kat mana? Aku pun lupa aku kat mana semalam. Oh, dekat Ulu Langat. Ada program kat Ulu Langat, kat Kajang, lepas tu ada kat Ulu Langat. Makan tu pedas. Jadi saya batuk sikit. Semua bakal tengok tuan-tuan. Allah, macam buat dosa besar. Padahal batuk sikit. Ya Allah tuan-tuan. Bagaimana kalau kita ni tak vaksin, lagilah orang pandang kiri kanan. Jadi oleh sebab itu kita diam-diam sudahlah. Ambil dan diam. Ada pula yang datang, dia kata, ustaz, saya datang juga. Terpulang. Hak awak. Tapi kalau kena larang, tak boleh cakap apa lah. Balik je lah. Tu gitulah, saya buat macam tu lah ustaz. Cuma saya nasihat, buatlah, ikut sajalah. Tapi dulu, ya Allah, mana ada semua ni? Nak buat majlis maulud, dah penuh orang. Dulu kalau program tuan-tuan, programnya penuh orang, budak-budak muda datang. Boleh buat forum. Selangor tak boleh lagi buat forum, tak dibenarkan lagi. Sebab tahu dah kalau buat forum mesti penuh, budak-budak muda datang. Dah tak jadi rapat-rapat pula dah. Di Melaka masih tak boleh masuk lagi kalau untuk buat forum besar-besar. Tapi nak bagi tahu, dulu tidak macam ni. Tapi sekarang dah jadi macam ni, bersyukurlah dengan apa yang ada. Yang sebelum berlaku. Jadi itu sebabnya, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, masa Allah bagi tahu ni, adakah kamu ingat aku jadikan kamu ni sia-sia? Sebenarnya Allah nak ajar kita, suruh kita bersyukur pertama. Nombor dua, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita masa PKP baru ni, dia ajar kita apa? Dia ajar kita banyak masa dengan keluarga. Mungkin dulu kita sibuk, tak sempat dengan anak isteri. Alhamdulillah Allah dah bagi dah. Tengok-tengok, bila dah bagi masa duduk dengan family, bercerai pula. Apa? Terlalu banyak sangat tengok. Masalah tuan-tuan kita ni. Tu sebab manusia ni faqalilan min ibadi asyakur. Kita tak bersyukur tu buat jadi macam tu. Saya selalu sebut macam masjid lah, surau. Bila ada aircon, bila tak ada aircon, orang akan tanya, kenapa tak ada aircon? Kenapa aircon tak buka? Oh, kita belum cukup duit. Inilah masalahnya. Kita lantik berapa? Sedap cakap ni. AJK pun carilah duit. Pasang aircon, habis atas bawah semua aircon. Pasang aircon, tak datang juga. Tanya kenapa tak datang? Sejuk, brother. Pula. Faqalilan min ibadiy syakur. Tak syukur kita ni. Akan cari alasan dan terus mencari alasan. Wa iyyazubillahi min zalik. Tu Allah kata, afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Kau ingat aku cipta kamu sia-sia? Semua yang aku jadikan atas muka bumi, suruh kamu muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Ali bin Abi Talib. Muhasabah. Tu, nombor dua. Nombor tiga, Allah Ta'ala ajar kita benda yang tak pernah kita buat dah. Kita selalu bila datang ke hari Jumaat, solat Jumaat tuan-tuan, masa solat Jumaat, khatib baca khutbah satu, khutbah dua, semua orang petikai. Apa ni, tajuk tak best langsung. Khatib very slow. Dia panggil komen juri tetap. Kena masa time hari raya, diarahkan, dibenarkan untuk berkhutbah sendiri dekat rumah hari raya. Masa tu semua kelam kabut. Tak tahu, tanya nak pegang batang apa ustaz, telefon. Masa tu saya ingat lagi orang tanya soalan cukup banyak. Ustaz nak baca macam mana? Kalau silap baca ni macam mana? Sah ke tidak? Isteri pula tanya, ustaz suami saya isap okok, sah ke dia khutbah? La ilaha illallah. Masa tu memang suka tengok. Sebab orang sah muda belajar. Itu sebabnya tuan-tuan, bersyukur. Belajar di musim Allah uji kita. Ini yang dinamakan afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Kamu ingat aku cipta kamu ni sia-sia? Tak ada benda sia-sia. Semua ada sebab. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka benda tu, tapi sebenarnya baik untuk kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua ujian ni apa yang Allah nak ajar kita?
Allah nak ajar kita ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita nak kejar. Yang Allah kata, bila kamu takut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Bila kau takut pada Allah, kau risau dengan ujian Allah ini, Allah akan buka jalan-jalan kepada kamu. Jalan apa? Jalan untuk mudah ke syurga Allah Azza wa Jalla. Apa faedah daripada takwa? Pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebut oleh para ulama, qurbul khudrah. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan kamu nampak jalan-jalan untuk menuju syurga Allah Azza wa Jalla. Syurga ni tuan-tuan, tidak ada seorang pun boleh kata macam mana bentuk dalam syurga tu macam dia pernah tengok, tak. Itu sebab Imam Malik kata apa? La ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala bibalil bashar. Tak boleh kamu nak cerita lebih-lebih tentang syurga sebab kamu tak pernah masuk. Telinga tak boleh nak cerita, nak bayang, nak dengar cerita macam mana. Mata tak boleh nak bayangkan, hati tak boleh nak bincang ni. Hebatnya syurga ni. Syurga ni luar biasa. Sebab apa dia letakkan macam tu? Imam Malik kata sebab terlalu hebat syurga sampai tak nak bincang. Itu syurga. Tapi sungguh syurga tuan-tuan dan puan, dunia ni Allah bagi nikmat. Kalau tuan-tuan tengok nikmat yang Allah bagi tu dah cantik, tuan-tuan, lagi cantik dalam syurga. Contoh, tuan-tuan pergi ke pulau. Tuan-tuan pergi pulau, tuan-tuan tengok air cantik tak? Tengok ikan tu Allah. Tuan-tuan tengok tu pun tuan-tuan dah rasa, ya Allah, hebatnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau yang pergi ke Karabi tu, air dia, Allahu Akbar, nampak tu ikan-ikan. Kalau di Malaysia ni, kalau orang pergi Terengganu, belah-belah Terengganu, kita panggil apa? Apa tu? Terengganu. Siapa orang Terengganu sini? Redang lagi satu apa? Pulau? Perhentian kecil, perhentian besar kan? Dia ada kecil-kecil besar tu. Tapi tuan-tuan, pergi Pulau Redang, saya pergi Pulau Redang, saya kata Allah cantiknya, ya Allah ya Tuhan. Tengok nikmat Allah ni. Ikan mari, ikan pari, ya Allah cantik. Itu kat dunia baru, kat akhirat lagi cantik tuan-tuan. Tak boleh nak bincang. Jadi itu sebabnya Allah kata apa? Bila kamu rasa takut pada Allah, innalil muttaqina mafaza. Allah cerita terus dalam Quran. Dalam surah Al-Qamar ayat 54 dengan 55. Innalil muttaqina mafaza. Bila engkau takut pada Allah, aku akan bagikan kemenangan pada kamu. Apa kemenangan tu? Wa kawa'iba atraba. Allah sebut juga dalam surah An-Naba ayat 31. Kamu akan jumpa satu nikmat, pasangan yang tak dapat dibincangkan lah, kecantikan dia tu. Kawaid ni ialah sifat yang ada pada wanita, orang lelaki yang ada pada lelaki. Maknanya orang perempuan tengok lelaki, dia jadi minat dan bernafsu. Perempuan tengok lelaki, tengok perempuan, ada perasaan nafsu. Tu dalam syurga tak boleh bincang lah tuan-tuan. Tu sebab Nabi kata kalau masuk syurga ni luar biasa. Oleh kerana itu, kamu akan dapat apa? Dapat kejanji Allah, iaitu syurga. Nak kejar tu, tuan-tuan kena buatlah apa yang Nabi buat. Baru ni kan kita menyambut Maulidur Rasul kan. Kita ikut apa yang Nabi buat. Ikut je. Ikut laluan yang telah ditetapkan oleh Allah. InsyaAllah kamu akan dapat. Nak sebut tentang syurga memang tak boleh bincang lah tuan. Terlalu cantik. Sampai guru-guru saya masa belajar dulu dia kata, kalaulah kamu nampak betapa indahnya syurga hari ini, nescaya kamu akan meninggal dunia terus. Sebab terlalu cantik dan indah. Terkejut. Allahu Akbar, hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kamu ada rasa takut, kamu tahu bahawa Allah Ta'ala uji kita di atas muka bumi ini, dan kita tahu bahawa hidup kita ni bukan sia-sia, mesti ada sebab. Kamu tahu Allah itu ada. Yang kedua, zawal khauf wal khuzun minal uqubah. Kamu akan hilang rasa takut terhadap ujian manusia. Kita rasa takut, kalaulah aku gini, nanti kan orang jatuhkan aku, orang ambil harta aku, orang tu, orang ni. Kita risau kepada manusia. Apa yang manusia nak buat kat kita. Tuan-tuan, jangan risau.
Ada orang takut, dia kata, ish, kalau kita ni silap cakap kan, aku tak boleh naik pangkat. Bang, naik pangkat tu Allah punya. Rezekinya Allah punya. Tu sebabnya, kata firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 35, "Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Bila kau takut pada Allah, kau faham apa yang Allah sedang uji kamu ni, kamu tidak akan rasa takut langsung hidup atas muka bumi ini. Kamu takkan takut. Takut rugi. Ada orang dia risau takut nanti kan kalau dia keluar zakat jatuh rugi. Tak ada. Tak akan rugi, tuan-tuan. Orang bayar zakat, Allah buka lagi pintu rezeki. Orang ada, tuan-tuan tu tanya orang-orang yang infak kat surau, tuan-tuan ni. Masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan tanya yang bagi kapet. Ada yang bagi kapet, tak sempat orang lain bagi, dia bagi semua. Dia tanya berapa harga kapet. Oh, ada setengah orang dia buat macam tu tau. Tanya, kan kita buat pengumuman kan nak tukar kapet, berapa harga kapet keseluruhan? Dia saja tanya je, 120 je ni tuan. Oh. So kalau nak bagi ni kira macam mana? Masuk kat dalam akaun lah. Masuk akaun. Pagi esok tengok masuk dah dalam akaun 120,000. Ada berlaku. Lepas tu kat nama kat situ dia, daripada hamba Allah untuk masjid. Maksudnya dia tulis dekat resit tu dah kepada hamba Allah. AJK faham lah. Tak payahlah umur walau kat resit tu ada nama tuan pemilik tu. Tapi tetap dia tulis hamba Allah untuk masjid. Dah selesai. Untuk kapet. Bang, sebab apa? Dia tak rasa takut. Dia tahu Allah akan ganti balik. Tu sebabnya kita jangan risau. Ada orang dia takut sangat nanti kan kalau kita terlebih cakap kan gini-gini kan, orang dia no comment. Sebab apa no comment? Takut nanti kan nak minta naik pangkat tak lepas. Bang, jangan risau bang. Awak cakap benar, Allah akan bagi. Cakap dia terang-terang, Allah akan bagi. Tapi kita kena cakap dengan ilmu. Tu Allah angkat martabat. Tu nombor 2. Jangan risau untuk takut. Untuk apa? Untuk buat apa yang Allah suruh. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Ada baru ni saya nak cerita. Ni berlaku betul ni dekat Bangi. Dia dapat projek. Saya pernah cerita dekat masjid sebelum ni, masjid-masjid lain. Tapi saya tak bagi tahu dia dapat projek apa selepas tu. Dia minta projek apa tau? Dia minta satu projek. Projek ni pelik sikit lah. Dekat Kajang. Dia kata, Ustaz, saya dah dapat projek ni. Dia minta dulu, dapat baru tanya hukum. Patutnya tanya hukum dulu baru minta. Saya kata, apa cerita Ji? Alhamdulillah Ustaz, saya dapat projek dengan Kajang, dengan Bandaran Kajang gitu. Bakar mayat India. Terkejut saya. Saya kata, lah Haji, apa salah ambil projek tu, tak ada projek lain ke? Ustaz, memang tak ada orang minta, saya yang minta. Memanglah tak ada orang minta, haram Ji. Oh, haram ke Ji? Ustaz, kenapa haram? Saya bakar mayat orang bukan Islam. Betul. Tuan Haji bakar, dapat projek bakar mayat orang bukan Islam. Dalam Islam, kita haram bakar mayat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Anak Adam tu dimuliakan, tak boleh bakar. Hatta untuk orang bukan Islam. Habis, kalau saya tak bakar, orang bukan Islam bakar juga. Biarlah dia orang bakar. Kenapa yang kita nak pergi bakar? Tak boleh Ji, tolonglah, janganlah Ji. Sebab itu haram Ji, haram. Haram Ustaz ya. Ya Allah, silaplah saya Ustaz. Tak boleh ke saya teruskan dulu, lepas ni saya tak minta dah? Kau nak juga. Tak boleh Ji. Diharam Ji. Haram ni tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang pun tak boleh. Kalau macam tu apa pandangan Ustaz? Tarik diri lah. Tarik diri sebab dia tak buat apa-apa lagi. Dia dapat, dia boleh tarik diri. Alhamdulillah dia dapat tarik. Allah tu maha kaya, tuan-tuan. Tak lama lepas tu dia telefon saya, dia kata, Ustaz, betul cakap Ustaz. Tarik daripada benda yang haram.
Saya pun bincang dengan rumah saya, memang kita rugi sikit lah. Sebab proses dah buat. Tapi tarik tu, bila kita takut pada Allah, Allah ganti balik. Dia dapat satu projek renovation untuk satu syarikat besar GLC yang buat oil and gas. Dia kata, Allah Ustaz, Allah ganda kok ni pula, dia kata. Kita tarik yang ini, kita dapat yang ini. Tu semua benda ni tuan-tuan dan puan. Bila kau takut pada Allah Ta'ala, tu Allah bagi tahu. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bila kau takut pada Allah, kau buat kerana Allah, kau tahu kamu akan dihisap satu hari nanti, kamu takkan risau. Allah akan bagi balik rezeki yang lain. Allah Akbar, hebatnya tuan-tuan. Itu sebab jangan risau untuk kita buat apa yang Allah suruh. Ada orang dia takut, dia kata, Ustaz, kalau tak rasuah tak dapat Ustaz. Baru ni khutbah Jumaat kita tentang rasuah kan. Tu di wilayah khutbah tentang rasuah. Betul. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang bagi rasuah, penerima rasuah, neraka tempat mereka. Bang, awak jangan risau. Tak bagi rasuah, awak takkan kaya insya-Allah. Takkan kaya dengan duit haram. Tapi percayalah, bila kamu tak bagi rasuah, Allah gantikan rezeki yang lebih hebat lagi daripada itu. Percayalah. Ada pula hari ni dia tukar pula rasuah. Saya tak bagi rasuah, saya bagi hadiah. Tuan-tuan, dia kena belajar tu, fake, dia panggil fake muamalat. Penting tu. Kena tahu dia punya term guna yang kita guna tu. Wakaf lain, zakat lain, sedekah lain. Tu dia punya term, kena belajar. Hadiah lain, rasuah lain. Rasuah ni macam mana Ustaz? Bukankah hadiah? Ya. Tapi bagi dengan ada balasan, itu namanya rasuah. Kalau ada timbal balik, awak bagi saya ni, saya bagi hadiah ke awak air ni, awak bagi saya RM2, itu jual beli. Itu bukan hadiah. Hadiah apa beli RM2? Nampak tak? Sama lah juga macam contoh, dia minta apa? Dia bagi hadiah. Dia polis, jaga bahagian trafik. Bila aksiden kereta, dia akan uruskan bahagian takaful, insurans apa semua kan. Jadi dia akan bagi tahu, okey, you pergi kat kedai sekian. Dia yang akan bagi dekat orang tu, dekat pomen tertentu. Pomen tu bagi kat dia. Itu dah tak betul dah. Tu ada polis ni, dia kata, Ustaz, setiap kali itu saya akan dapat hadiah lah Ustaz. Hadiah apa? Dapat duit sikit lah. Berapa banyak? Dalam 1,000 ke 2,000. Bos saya pun dapat juga. Oh, tu duit apa tu hadiah. Sebab apa hadiah? Sebab saya pegawai polis yang baik. Saya kata, kalau macam tu, bagi kat saya juga. Saya pun penceramah yang baik. Oh, tak boleh. Sebab saya ada jawatan ni. Nampak tak? Dia bagi kat awak hadiah sebab awak ada jawatan. Tu sebabnya bila ada jawatan tertentu, kalau orang bagi hadiah tak boleh terima. Kalau nak terima, kena lapor kepada ketua. Kena lapor pada jabatan. Kita terima banyak sekian-sekian. Agar integriti itu terjaga. Tuan-tuan, percayalah. Takkan kayanya kita dengan rasuah. Kalau kaya pun, kaya sekejap, lepas tu jatuh. Keluar masuk surat khabar lah jawabnya lepas tu. Tuan-tuan, baiklah kita buat benda yang Allah suruh. Cukup. Buat kerja dengan penuh integriti. Itu nombor 3. Kamu takkan takut kepada manusia. Kamu takkan takut kepada apa yang apa yang manusia nak tentukan pada kamu. Kamu jangan risau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nombor 4, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Orang yang takut dan sentiasa bermuhasabah dengan ujian yang Allah bagi ni, yang dia tahu dia akan dibangkitkan suatu hari nanti. Yang keempat, al-amnu minal baliyah. Allah akan selamatkan dia daripada macam-macam bala yang orang lain kena, kita tak kena. Ini pun Allah akan jaga. Bali,
musibah yang menakutkan. Sebab Allah janji dalam surah Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Sebab orang yang takut pada Allah ni, Allah angkat dia punya martabat dia. Ini janji Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Sebab itu bila dia tertimpa musibah pun dia rasa tenang dia. Bisnes jatuh, alhamdulillah Ustaz, Allah ajar saya. Tu payah tu, orang bisnes jatuh tiba-tiba Allah ajar dia. Masa PKP saya jumpa macam-macam orang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ada yang gundah gulana, ada yang relax. Saya kata, macam mana je bisnes? Ustaz, saya rugi 1.2 juta. Saya tengok Haji tenang je. Allah Ustaz, saya rugi 1.2 juta. Sebelum ni saya untung berpuluh-puluh juta. Saya tak pernah pun kata, ya Allah, banyaknya kau bagi. Saya tak pernah bersyukur pun pada Allah. Sekarang Allah bagi saya rugi dalam 1 tahun 1.2 juta. Allah nak didik saya. Allah, hak tu dia panggil al-amnu minal baliyah. Dia rasa segala musibah yang ada ini sebenarnya Allah nak ajar. Tengok, ni dia panggil sifat orang bertakwa. Ni bagi orang yang kena. Ada orang lain yang tak kena. Tak kena. Orang lain semua kena buang kerja, tapi dia tak kena buang kerja. Ni pun salah satu daripada al-amnu minal baliyah. Kalau dia kena, dia sabar. Kalau dia tak kena, dia bersyukur. Dia pula tolong orang. Macam pilot kan. Ramai mana pilot kena buang kerja? Ada pilot tak kena buang kerja. Dan kita kenal dia seorang pilot yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia nak buat? Dia boleh buat semua. Gaji besar. Dia nak buat apa kalau luar negara dia boleh buat. Tapi dia kata, saya sangat takut pada Allah Azza wa Jalla. Sebab bawa kapal terbang ni antara hidup dan mati. Allah. Dia kata, Ustaz, setiap kali saya tengok awan saya nangis. Saya takut. Saya tengok kegelapan di atas sana, Ustaz, tak sama macam kat bawah, Ustaz. Jadi apa-apa tak ada, Ustaz. Habis terus. Ruyuk terus. Kalau kereta, dia kata, ni dia bagi perumpamaan ni, pilot ni. Kalau kereta, kalau accident, sama ada mati terus ataupun kita koma. Ni kalau yang teruk lah, dan saya lalui benda tu. Kalau kapal terbang tak, Ustaz, azab dulu, Ustaz. Dia berpusing, ya Allah. Ni sahabat kita ni, kerja kat pilot, dia anak muda ikut saya. Bapak dia pilot besar. Bapak dia pernah cerita kat saya, dia kata pernah berlaku masa bawa kapal terbang. Pencen dah bapak dia, tapi pengalaman banyak. Dia kata, Allahu Akbar, Ustaz, masa tu ni depan ni nampak skrin apa yang dia buat. Tak jatuh kapal terbang tu, tapi ada masalah lah, ada masalah enjin. Dia kata, Ustaz, masa tu, Ustaz, hanya Allah dan Rasul dia dalam kepala saya. Mengucap ni ke mulut, Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi dia tak bising kat belakang. Kalau bising belakang, habis kelang kabut lah orang belakang tu. Ni sama-sama pilot dengan co-pilot ni. Ada 2 orang ke 3 orang. Tengok pada besarnya kapal terbang tu. Tuan-tuan, Allah tunjuk. Dia kata, Ustaz, azab, Ustaz. Kalau jadi apa-apa, Ustaz, nak tunggu sebelum mati tu. Tapi ada hikmah juga. Saya selalu lihat kepada positive side. Cuba tuan-tuan ingat tak, masa ada orang politik jatuh kapal terbang, dia jatuh helikopter, masa tu ramai duk sebut dalam Facebook, dalam Instagram, kat dunia dah macam ni dah, dia kata. Kat macam mana kat akhirat? Tuan-tuan jangan cakap macam tu. Saya tegur secara terbuka, saya tegur dalam TV, saya tegur dalam radio, saya tegur dalam Facebook, saya tegur. Jangan cakap macam tu, sebab kamu tak tahu qabla mamatih, apa yang berlaku sebelum dia mati. Awak ada dalam kapal terbang? Awak ada dalam helikopter? Bang, tak ada, bang. Sampai isteri dia ucap terima kasih kat saya. Terima kasih, Ustaz. Sebab apa? Sebab tolong perbetulkan minda orang tertentu ni. Sebab dia orang ni cakap atas dasar politik, dia tak cakap atas dasar hukum. Bang, kita tak tahu. Bayangkan orang nak jatuh helikopter ni, tuan-tuan berada dekat situ, tuan-tuan ingat tuan-tuan akan terus nak buat maksiat ke?
Bang, tak ada bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar tu pun dah taubat dah dia panggil. Bang, cuba duduk kat situ bang. Jangan mulut cepat tulis. Dekat dunia dah rabak, macam mana kat akhirat? Ayat-ayat macam tu jangan tuan-tuan. Kita tak tahu masa depan kita. Tu yang Allah kata, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Kau ingat aku jadikan kamu sia-sia ke? Tak. Muhasabah apa yang berlaku pasti dalam tu duk ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, Allah aku bertaubat ya. Habis tuan-tuan. Sebut Allah, aku taubat ya Allah. Habis tuan-tuan. Ni kita nak hukum orang tu mati dalam keadaan tak baik. Bang, jangan bang. Kapal terbang tengah jatuh masa tu. Helikopter tengah jatuh masa tu. Itu sebabnya Allah bagi nikmat kat kita. Itu sebabnya apa yang Allah Ta'ala sebut kat sini ni, bila kita jaga Allah Ta'ala, Allah selamatkan kita daripada baliyah. Innal muttaqina fi maqamin amin. Surah Dukhan ayat 51. Allah angkat. Yang kelima, bila kamu ini sentiasa melihat bahawa Allah akan uji kamu, Allah akan tengok apa yang kamu buat, apa yang akan berlaku. Dan surah Al-Hajj ayat 32, fa innaha min taqwal qulub. Hati kamu tu akan sentiasa rasa tenang, ya Allah. As-safa was-safwah dipanggil. Bila kamu selalu anggap bahawa Allah sedang muraqabah kamu, dipanggil dalam ihsan. Al-ihsan dia maqam paling tinggi. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu akan semayang seakan-akan Allah nampak kamu. Dan kamu nampak kamu nampak Allah. Saya selalu buat perumpamaan macam contoh, Haji ditakdirkan dijemput oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agung, Seri Paduka Agung. Contoh, macam mana Haji bila Haji pergi tu, macam mana keadaan Haji? Minta maaf lah kalau Datuk pun saya panggil Haji lah, tak kisahlah. Dekat masjid ni sama je kita ni. Macam mana Haji? Pertama Haji akan pergi buat baju, betul tak? Tempah baju. Beli butang. Tak pakai baju butang macam saya hilang permata seorang ni. Dia akan cari butang ni. Kalau boleh butang tu daripada jauh. Cung gitu. Tengkolok. Songkok. Tempah baru. Tak nak nampak kuning-kuning ni. Nampak tak? Sebab kita nampak jumpa tuanku tengok aku. Bagaimana kita jumpa Allah Ta'ala? Bang, kita jumpa tuanku, nak angkat sembah pun kita kena belajar macam mana angkat sembah, macam mana buat baju. Macam-macam cara. Saya pun tak ingat tuan-tuan. Tapi dengan Allah Ta'ala, Allah ajar tak? Kau semayang malam, kau ikhlas kerana Allah Ta'ala, kau buat macam-macam, kau nampak aku. Walaupun kau tak nampak, aku nampak kamu. Allah, selesai masalah. Itu sebab kita boleh berdialog dengan Allah malam-malam. Orang boleh menangis tuan-tuan seorang-seorang. Ya Allah, kenapalah kau uji aku macam ni ya Allah? Apa sebenarnya kau nak tunjuk ya Allah? Ya Allah, banyaknya nikmat kau bagi ya Allah. Orang yang dapat nikmat dia akan bertanya pula, ya Allah, banyaknya nikmat kau bagi kat aku. Sebenarnya apa yang kau nak bagi kat aku sebenarnya? Kau nak tunjuk kat aku apa benda ya Allah? Ya Allah tuan-tuan. Hibur tuan-tuan. Itu sebab dia panggil as-safa was-safwah. Hati kita ni dia jadi lembut yang teramat. Itu sebabnya muslimin muslimat, bila kita tahu yang kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba kita nangis seorang-seorang ni. Nangis seorang-seorang tengok, ya Allah. Semalam saya on the way balik daripada Hulu Langat semalam kan. Habis Kajang saya pergi Hulu Langat patah balik. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Tengah-tengah saya nak balik, tersempak dengan satu kes aksiden. Apa yang berlaku? Kita bagi laluan azan, kita sambung selepas ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wow. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الله أكبر الله أكبر لا As-safa was-safwah. Dia akan menyebabkan apa? Hati kita ini akan terus memikirkan kepada apa yang akan berlaku kepada kita juga. Sebagai contoh, apa yang berlaku semalam. Bayangkan tuan-tuan, saya on the way tu ditimpa musibah kepada seorang sahabat kita. Kita anggap sahabat kita. Jalan jam. Patut orang dia nak pergi nak potong ke apa masuk kanan, dia pergi masuk jalan kiri, dia panggil jalan motor tu. Kan jalan kat Hulu Langat kan kecil. Jalan jam. Dia boleh nak menyelit masuk kiri, dia keluar kepala je. Motor tengah laju, saya tak tahulah motor apa, sama ada GrabFood ke apa benda, sebab sama-sama dah masa tu. Dia langgar terpelanting tuan-tuan. Depan tu, kita jam ni. Jalan sampai ke depan, saya buka tingkap tengok Allahu Akbar.
Saya tengok tangan pun macam patah. Tengok kaki pun nampak teruk. Saya kata, ya Allah. Nak berhenti, jam tak boleh berhenti. Teruslah. Cuma dah ada orang datang tu, orang dah telefon, nampak orang duk telefon, orang duk tahan kereta apa semua. Tuan-tuan, orang muda je, tak tua. Orang dengan, kalau saya tengok pada orang cabut tu, tengok kepala dia tu, dia punya rambut, dia punya cara tu, badan dia tu muda lagi. Muda lagi. Tuan-tuan, jangan ingat muda kita itu kita akan kekal abadi, tak ada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, kata Nabi SAW. Cari dunia, cari akhirat, buat ibadat macam esok kau mati. Tuan-tuan bayangkan sahabat kita tu, dia pun tak tahu yang dia akan langgar kereta tu. Katakanlah dia tak semayang lagi, dia memang tak semayang, apa yang akan berlaku? Masa itulah dia terfikir, kalaulah aku semayang, laula akhartani ila ajalin qarib. Dia cakap, Allah bagi tahu dalam Quran ni, kalaulah dekat-dekat saat kematian, masa malaikat maut datang tu, masa tu kita akan tanya, laula akhartani, wahai Tuhan. Masa tu kita boleh berdialog tau dengan malaikat pun. Sebab kita je nampak, orang lain tak nampak. Katakan kalau dia nazak lah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah Tuhan, boleh tak kau lambatkan sikit aku mati, aku nak qada sekejap semayang. Katakanlah dia bergaduh dengan mak bapak, sedangkan Allah suruh taat Allah, taat mak bapak, kau gaduh dengan mak bapak, tiba-tiba jadi macam tu, na'udzubillah. Masa tu dia akan minta, ya Allah Tuhan, boleh tak kau lambatkan sikit, aku nak minta maaf balik dengan mak bapak aku tadi. Tuan-tuan, Allah takkan bagi. Kalau Allah panjangkan umur, alhamdulillah, taubatlah orang tu. Tapi kalau tak sampai, saya masa tu berjalan, saya tu mikir, ya Allah, Allah nak tarik nikmat anytime, anywhere. Siapa pun kita, naik basikal mau, naik kereta mau, naik motor mau, habis. Datuk K, Datuk Seri Khalid Jiwa, kan dia cerita masa dia accident. Saya baca surat khabar, belajar, kita tengok Allahu Akbar. Saya pun duduk macam, ya Allah, patah banyaknya. Tu yang isteri dia buat lagu tu kan, Tuhan jaganya untukku. Masa tu perjalanan, lepas tu dia mula pakai tudung, tutup, Allahu Akbar. Tu semuanya punca. Tu Allah bagi cantik tu. Perjalanan hidup. Tu sebab kita tak boleh nak kata ke orang, nak hukum orang, tak boleh. Kamu tak boleh hukum orang. Sebab hidayah tu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bawa motor mahal macam mana pun, kalau accident, patah, tak boleh buat apa dah. Tapi Allah tu maha kaya, Allah bagi sihat. Tapi tengok perjalanan yang cukup cantik. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, saya pun terfikir, ya Allah, Allah boleh tarik bila-bila masa saja. Maka apa yang kita nak kata yang kita hebat? Tak ada. Tak ada apa pun yang kita hebat. Kita boleh nangis seorang-seorang, tuan-tuan. Itu dipanggil safa was safwah. Bila kamu melihat satu-satu kejadian, kamu akan terus kaitkan dengan diri kamu. Itu dipanggil safa was safwah. Itu kita akan rasa hinanya, ya Allah aku. Siapa kita? Contoh orang pergi haji. Saya doa tahun ni boleh pergi haji macam biasa. Sebab dah 2 tahun pergi haji kita macam tak boleh pergi kan? Tak ada. Yang pergi pun orang sana je. Tuan-tuan bayangkan kalau kita boleh pergi. Kaya macam mana pun kita, tuan-tuan, package paling mahal 200,000. Tuan-tuan duduk dekat padang mahsyar pula lah, padang Arafah tu, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk tengok kat padang Arafah tu, tuan-tuan, kita boleh nangis dah kat situ. Sebelah kita apa pangkat tak ada, sebelah sana apa pangkat tak ada, yang belakang tak ada pangkat apa-apa, depan kita langsung tak ada pangkat, pencin terus, tak ada apa dia kata. Tapi semua kita sama. Allah Akbar. Tu hebatnya. Kita tu panggil safa was safwah. Kita akan rasa, Allah hebatnya. Allah ajar kita macam-macam. Macam mana orang boleh jadi takbur bila dia tengok satu-satu benda tu depan mata dia.
Hai, jangan, na'udzubillah. Itu sebabnya dia akan mengajar kita erti safa, hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila kita rasa hina depan Allah, depan manusia, apa dah lagi? Dah tak ada apa dah tuan-tuan kita ni. Pangkat sekejap je. Kawan saya meninggal kerana Covid. Baru dapat naik pangkat, dapat Profesor Madya. Berapa lama dia minta, baru dapat gaji pertama pun tak dapat lagi, tiba-tiba kena Covid. Tapi dia sempat jumpa mak pak dia, orang baik, orang surau. Dia baik dengan geng surau, dia baik dengan geng masjid. Dia orang yang baik. Tuan-tuan bayangkan masa dia meninggal dunia, tiap-tiap malam orang buat majlis tahlil untuk dia online. Saya masuk 400 orang. Esok buat lagi, orang lain pula buat 300. Ada yang 500. Ramai betul. Lepas isyak. Nak bagi tahu tuan-tuan, puan-puan, kenapa dia jadi macam tu? Hebat Allah angkat dia walaupun dah meninggal dunia. Masa orang baca tahlil kat dia, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il arwahil muslimina wal muslimat, khususan ila al marhum Muhammad Adib Ismail. Tengok. Tak ada Profesor Maria, tak ada doktor, tak ada datuk, tak ada apa. Semua tak ada. Masa tahlil dah sebut tu dah. Muhammad Adib Ismail tu. Allah Akbar. Kat situ keluar air mata saya kata, ya Allah. Tak ada apa dah. Itu saja dah menyebabkan kita rasa sedih. Maknanya kita bertemu Allah tu tak ada apa dah. Kawan-kawan kita hanya panggil itu je. Takkan dah orang panggil nama panjang-panjang tu tak ada dah. Pingat-pingat semua dah tak pakai dah. Allahu Rabbi. Yang terakhir, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kamu tahu yang kamu akan jumpa Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu ingat kamu takkan jumpa aku, kata Allah. Yang terakhir, bila kita selalu anggap bahawa kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah kata apa? Bisyaratul mahabbah. Bila kamu sentiasa fikir yang kamu akan bertemu dengan Allah Ta'ala, kamu akan buat baik dengan semua makhluk Allah. Tuan-tuan, hanya orang yang akhlak baik, yang ada safak yang saya sebutkan tadi, yang sebelum-sebelum ni semua, dia akan bawa yang terakhir ni, al-mahabbah, kasih sayang. If you have kasih sayang ni, tuan-tuan, selesai masalah. Orang dalam keadaan sibuk macam mana pun, dia akan datang hari kita meninggal dunia. Tak percaya, tuan-tuan? Tengoklah. Tuan-tuan orang masjid, tuan-tuan orang surau. Kawan kita yang selalu datang masjid ni, yang kita selalu jumpa kat masjid surau ni, tiba-tiba meninggal dunia mengejut. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan boleh duduk kat pejabat? Tak tenang, tuan-tuan. Tak tenang. Saya bekas imam, pernah duduk jadi imam surau. Saya ingat masa mula-mula nak jadi imam kat surau tu, kat Bangi, tuan-tuan tahu lah Bangi, dia lebih kurang macam UK Perdana ni juga, kawasan-kawasan elit. Masa temu duga nak jadi imam tahun 2003, masa tu saya buat masters UKM. Temu duga kat surau ni. Surau ni dulu kalau kat Bangi ni terkenal lah, dia panggil Surau Madani. Ni bapak dia kat situ lah, kapten masa tu. Kalau datang semayang tu, kereta tak ada lah, kereta Proton Saga tak jumpa, tuan-tuan. Saya je naik motor masa tu. Yang lain Mini Cooper, kecil-kecil, mahal-mahal kereta. Saya ingat saya pergi temu duga lah dengan pengurusi masa tu. Saya nak jadi imam, dia punya test, oh sedap, okey, suruh jadi imam. Semua saya nak bagi tahu satu benda, dia kata 2003 masa tu. Saya ingat Haji cakap, ustaz-ustaz, dia dua orang dengan seorang kawan saya tu, Ustaz Anwar Al-Jabali. Ustaz, nak jadi imam kat sini boleh, cuma ustaz kena tahulah kat surau saya ni, surau kami ni, kalau ustaz ambil batu lempar belakang, profesor. Ambil batu kedua baling, pak, doktor. Ambil batu belakang, Tan Sri. Ambil batu baling, datuk.
Tak ada orang biasa lah maknanya. Cak ayam pun haji. Yang tak ada tu tak ada lah. Selalunya orang memang orang hebat. Gitu takut tuan-tuan. Nak bagi tazkirah pun takut. Semua tengok macam tu. Katakan nak tazkirah ni, baca buku ni. Fakta je. Fakta 1, fakta 2, fakta 3. Gitu. Takut ni profesor depan. Tapi tuan-tuan, diorang ni mula-mula kita takut. Lepas tu dah duduk rapat baru tahu diorang ni semua orang baik-baik. Baik-baik tuan-tuan. Profesor tapi humble. Cuma masa temu duga tu dia takut dengan kita. Tak kenal, tak cinta. Duduk tu baru tahu, oh baiknya diorang ni, la ilaha illallah, yang kerja Petronas semua tu. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan, Allah muliakan orang-orang baik ni. Masa ada seorang hamba Allah ni, orang Petronas, dia meninggal dunia. Hari kerja tuan-tuan, hari kerja. Saya jadi imam, kita uruskan jenazah. Setiap kali semayang fardu, kalau bukan waktu pejabat, maghrib, isyak, subuh, mesti ada kat dinding tu. Kata dinding ni, dia mesti kat situ. Nak cari arwah haji ni, kat situ dinding tu. Kalau dia tak ada lah tu. Maknanya dia dah baca letak nama dia. Kalau orang datang takkan duduk kat situ. Macam haji, ni dinding haji. Kalau haji tak ada tu, mana haji tak datang lah tu. Tengok haji, oh tak ada lah haji kita. Nama apa haji? Haji Hashim. Haji Hashim mana Hashim? Oh tak ada ni. Oh tak datang, confirm tak datang. Sebab itu tempat dia. Jangan main. Inilah tiang yang akan datang bagi haji syafaat akhirat. Ada hadis. Tempat yang kita duduk selalu dekat masjid tu akan datang haji dekat mimbar. Mimbar ni akan datang di akhirat. Jangan malam ni je. Biasa-biasa kan kat situ. Tak sungguh. Dia akan datang tau. Kursi tuan-tuan semua ni yang duduk, tuan-tuan duduk ni semua akan datang di akhirat syafaat. Ni haji yang datang bawa kamera. Kamera ni akan datang bagi syafaat ke akhirat. Rasa banyak kali dah haji ni pergi. Saya pun tak ingat muka buat pakai ni kan, mas. Buat banyak sangat budak orang ikut. Tak tahu yang mana satu dah saya. Tuan-tuan, akan datang bagi syafaat. Bayangkan hari kerja. Tuan-tuan, dia punya surau lebih kurang besar ni. 2 kali sembahyang jenazah. Hari pejabat, saya pergi ke kubur beratur, la ilaha illallah, orang penuh. Saya kata hari ni tak kerja, jumpa orang tu, tak ni ke, nak kata orang tak ada pangkat, Tan Sri, pengurusi ni datang semua sampai ke kubur. Tak ada, hari ni semua postpone sebab kawan kita ni. Tengok tuan-tuan, tu sebabnya bila kamu takut Allah Ta'ala, kau buat Allah suruh, Allah jaga sampai mati. Allah jaga sampai meninggal dunia. Allah tuan-tuan, saya tak mau nak cerita banyak pengalaman sebenarnya. Tapi bila kita tengok, ya Allah, benar Allah tak pernah menipu, Nabi tak pernah menipu. Semua yang Allah cerita dalam Quran, semua yang Nabi cerita dalam hadis, semua adalah benda yang berlaku betul. Dan tuan-tuan pun duduk kat masjid, tuan-tuan tahulah, jumpa orang yang selalu datang, penuh orang datang semayang. Allah tunjuk. Jadi itu sebabnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita buat sesuatu, biar buat kerana Allah Ta'ala dan tahu bahawa kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang di UKM, pensyarah juga, dia dah pergi Brunei tuan-tuan. Dah pergi Brunei, tapi dia ni anak murid ramai. Dia selalu ajar anak murid dia, takut Allah, kita akan bertemu Allah, kita akan bertemu Allah. Dia duduk kat Brunei dah, dia pensyarah UKM, pergi Brunei. Tuan-tuan, masa dia meninggal dunia, mengejut tuan, dia hantar dia ke Brunei. Solat jenazah dia malam tau, maghrib ke sesuatu, macam solat Jumaat. UKM kan atas bawah, tinggi, besar masjid, macam solat Jumaat. Allahu Akbar. Apa amalan dia? Dia baik dengan orang. Itu sebabnya orang yang tahu yang dia akan bertemu Allah Ta'ala, bisyaratum bil mahabbah, dia akan diberikan kasih sayang dalam hati-hati manusia. Ini yang Allah sebut, innallaha yuhibbul muttaqin, surah Taubah ayat 4. Allah suka pada orang yang bertaubat, dan Allah akan buka pintu hati orang sayang kepada orang-orang yang sentiasa bertaubat dan takut kepada Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dengan apa yang kita lakukan setiap hari ini, tambah-tambah di musim-musim COVID yang masih belum berakhir. Nak kata
pandemik mungkin dah bukan lagi, tak sampai ke pandemik macam sebelum. Nak kata endemik tak masuk lagi. Kita doakanlah yang terbaik. Kita doa tuan-tuan perempuan, biar COVID ni berakhir begitulah. Semalam pun Tan Sri Nur Hisham maklum ada penambahan kes. Dia masih mendata, tapi dalam cara kaedah dia orang baca tu mungkin akan naik balik. Kita doakanlah biar benda tu tidak berlaku dalam kumpulan-kumpulan masjid dan surau. Kita kena buktikan juga tuan-tuan, kita jaga SOP yang betul. Kalau jadi apa-apa, sekurang-kurangnya kita dah berusaha yang terbaik. Sekarang ni saya risau ni, bila masuk kapal terbang, rapat-rapat pula. Saya pun ni pergi ke Sarawak, rapat tuan-tuan, tak ada seorang pun, semua penuh. Jadi semayang masih belum rapat lagi. Kita doalah bagi rapat lepas ni kan. Kita doalah. Cuma kita kena jaga SOP tu. Kita buatlah yang terbaik, kita doa yang terbaik. Semoga Allah Ta'ala jaga kita lah yang penting. Ya, minta tidak berlaku lagi PKP. Kita kesian dekat orang-orang yang pendapatan sendiri. Saya, tuan-tuan perempuan yang kerja kerajaan, yang kerja swasta, gaji tetap tak ada masalah. Tapi yang gaji kerja sendiri ni kesian. Makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang yang menjual dekat tepi jalan tu, ya Allah, kesian tuan-tuan. Tu kita doalah yang terbaik. Selagi mana kita ada peluang untuk berdoa, berdoalah banyak-banyak. Dan tolonglah tuan-tuan, ajak semua kawan-kawan kita, sahabat-sahabat handai kita dalam grup-grup WhatsApp kan, sebutlah sikit, ayuh kita imarahkan surau kita ni. Surau Bukit Cahaya, Bukit apa? Bukit Mulia. Minta maaf sebab saya tadi salah surau. Pergi surau Bukit Antarabangsa. Saya patah balik booking orang tunjuk jalan, saya pergi sana. Alhamdulillah lah, sampai jugalah. Tapi Bukit Allahu Akbar, apa nama dia? Bukit Mulia. Kita Bukit Mulia ni ada surau, mari kita datang ke surau-surau kita ni. Ya, kita penuhkan surau kita agar surau kita ini insya-Allah jadi surau yang imarah, dan sekurang-kurangnya kita bercakap sebelum ini dan kita buat apa yang kita cakapkan. Wallahu alam, apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.